Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda cara untuk edit video dekat smartphone guna apps CapCut. Bagi saya, apps CapCut ni adalah satu apps yang powerful gila untuk tahun 2021. Kalah KineMaster, kalah Filmora, kalah InShot, even kalah Adobe Rush. Actually, saya jumpa apps CapCut ni masa saya mula-mula develop TikTok Mona Lisa lah. Masa tu saya cari satu apps yang mudah untuk saya edit video, masukkan ke dalam TikTok. Sebelum tu saya guna KineMaster, which is saya dah buat tutorial cara untuk edit guna KineMaster, guna Filmora dalam video sebelum ni lah. So, saya cari solution and saya jumpa CapCut. Bila saya guna CapCut tu, memang saya dah tak toleh ke belakang lah. Saya dah tak guna KineMaster, saya dah tak guna InShot, saya dah tak guna Filmora. Lagipun apps ni, dia banyak gila efek, dia senang untuk edit. Yang paling penting, dia percuma tanpa ada sebarang watermark tu. Tanpa berlengah lagi, jom saya tunjukkan kepada anda cara untuk guna step by step. Sampai anda pada akhir video nanti, kalau anda follow step yang saya ajar, anda dah boleh buat video sendiri. And tak pelik kalau anda konsisten hasilkan video, anda dapat jana pendapatan dekat YouTube ataupun Facebook. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Sebelum kita start, anda kena download dulu dia punya apps. Tak kisah anda pakai Android ataupun iOS, anda boleh download dekat Play Store dan juga App Store. So, untuk iPad ni, saya kena pergi dekat App Store and anda kena tulis dia punya nama tu CapCut. C-A-P-C-U-T, anda tekan download and open. Lepas anda dah install CapCut tu kan, anda akan masuk ke interface yang macam ni. Anda perhatikan di bahagian bawah ni ada 4 biji ikon. Ikon gunting yang pertama itu sebenarnya ikon editing. Lepas tu kita ada ikon template, lepas tu kita ada ikon inbox and kita ada ikon me. Saya nasihatkan kepada anda untuk register account, tapi let's say anda ni memang malas gila, anda tak nak data peribadi anda dijual oleh kepada orang lain, so anda tak perlu register pun. Anda still boleh guna macam biasa, cuma anda tak boleh main dengan dia punya template lah. Untuk makluman anda kan, CapCut ni memang diciptakan khas untuk pengguna TikTok. Jadi dekat template ni anda boleh jumpa banyak template yang digunakan oleh TikTokers yang trending dan sebagainya. Anda boleh explore sendiri sebab itu bukan main topik kita untuk hari ini. Apa yang kita perlu buat? Kita kena tekan ikon gunting tu, and bila kita tekan ikon gunting, dekat sini dia ada keluar new project. Tekan new project ni. Bila kita tekan new project, okay, dia akan terus suruh kita pilih video-video yang kita nak masukkan. Dekat sini kalau anda perhatikan, atas tu dia ada recent, dekat tepi dia ada stock video. So, stock video ni ialah video-video yang kita boleh guna secara percuma, yang mana CapCut dah bagi kepada kita. Terpulang pada kita nak guna ataupun tak. Tapi kalau anda nak masukkan video anda ke dalam YouTube ataupun Facebook, saya nasihatkan kepada anda supaya tak guna stock video ni, sebab dia akan menghadapi masalah bila mana anda upload ke sana and ada copyright claim lah. Copyright claim bila main dengan artis Korea macam BTS ataupun Blackpink ni bukan main-main guys. Saya pernah buat live, saya tunjuk TikTok Mona Lisa. Kebetulan dalam video TikTok tu 5 saat je ada lagu Blackpink, terus kena copyright claim. Tak dapat nak monetize satu video yang berdurasi 2 jam tu. Sedih guys. So, saya tak nasihatkan kepada anda untuk guna stock video ni. Kita akan balik kepada recent. Okay, dekat recent ni dia akan keluar video-video yang kita dah record. And dekat bawah ni anda boleh tengok lah, ada videos, ada photos and live photos. So, sekarang saya akan masukkan beberapa klip yang saya nak hasilkan. Kita tak perlu ikut turutan. Setakat masa ni kita tak perlu ikut turutan. Cuma anda boleh tengok dekat sini ada titik, ada bulatan macam ni. Kalau kita nak select gambar ataupun video tu, kita kena tekan atas bulatan tu. Katakan anda tak sure, video ni aku nak masukkan ke tak? Klip ni kita nak guna ke tak? Jangan risau, anda just klik dekat luar bulatan tu, dia akan play video. See? So, dekat sini, anda boleh tahu sama ada anda nak pakai klip ni ataupun tak. Dan buat masa sekarang macam saya bagi tahu, kita tak perlu ikut turutan, kita just masukkan saja. Saya akan masukkan semua video ni. Video ni sebenarnya video yang dihantar oleh customer dekat Samurai Yakiniku Bangi. Actually, Samurai Yakiniku restoran yang saya punya tu, restoran Jepun yang milik saya. Saya ada buat promosi yang mana kita akan hantar dekat rumah anda untuk beryakiniku, untuk ber-BBQ Wagyu macam tu lah. So, ini klip yang kita dah masukkan.
kan, anda boleh gerakkan jari anda ke sinilah, kanan, kiri dan sebagainya. Tapi kita pergi kepada perkara-perkara basic dulu. Ingat, bila kita nak belajar sesuatu ni, kita kena faham dia punya basic, dia punya tunjang dulu, baru kita dapat explore dengan lebih advance lah. Basically, kita punya tutorial hari ni lebih kepada beginner. Memang basic gila-gila dan saya harap anda dapat follow step by step. Okey, kita tengok dekat kita punya interface ni, dekat atas ni kita panggil dia sebagai playback screen. So, playback screen ni ialah video yang kita sedang edit lah. Lepas tu dekat bawah dia ni ada masa, durasi dia. So, dekat 3.12 saat ni ialah panjang total video kita. Bukan video yang satu saja, bukan klip yang satu saja, tapi total video kita. Lepas tu dekat tengah ni ada play button. Okey, kita ada play button. Lepas tu belah kanan ni kita ada satu macam full screen button. Kalau kita tekan, dia akan full screen lah. Jadi kita dapat edit dengan lebih detail. Alright, dekat bawah ni anda boleh tengok macam ada time masa kan. So ini kita panggil dia sebagai timeline. And dekat bawah ni yang klip video kita ni, itu kita panggil video layer. Yang mana dekat CapCut ni, bila mana kita masukkan satu klip video, dia akan automatic masuk dengan klip audio lah. And dia tak asingkan. Kita kena asingkan sendiri. Nanti saya ajar. Sabar, jangan gelojoh. Okey, dekat bawah ni kita ada add audio. Kita abaikan dulu. Lepas tu, okey, dekat bawah sekali ni, dekat tab bawah sekali tu kita panggil dia sebagai option and tools bar. Bar. Saya minta maaf kalau pronunciation English saya tak berapa bagus, but itu yang saya cuba sampaikan. Settle bab yang pertama. Ini basic kepada antara muka untuk CapCut ni. Kalau anda dah faham sini, kita boleh pergi dengan lebih detail. Kita pergi kepada stage yang kedua, yang mana kita dah nak start edit satu-satu klip ni. Bila mana kita nak kita nak edit satu-satu klip, kita kena tekan atas video tu. So dekat kita punya timeline ni yang saya sedang tunjuk kepada anda ni, kita klik atas dia, dia akan berlaku 3 perubahan. Okey, dekat kita punya timeline ni, actually kita boleh zoom in dan juga zoom out untuk tengok keseluruhan kita punya klip dengan cara kita pitch out untuk zoom in, manakala pitch in untuk zoom out. So kita boleh zoom out, zoom in lagi, kita boleh zoom out lagi, dan kita boleh nampak keseluruhan klip kita lah dekat sini. Banyak ni. So, bila kita nak edit satu-satu klip tu, kita kena tekan atas dia. Macam contoh, saya tekan atas video ni, akan berlaku 3 perubahan. Yang pertama, perubahan dekat playback ni, yang mana dia akan tunjuk klip yang kita sedang tekan, ataupun kita sedang edit lah sebenarnya. Yang kedua, kalau anda perasan dekat kita punya layer ni, okay, dekat kita punya layer dekat sini, dia berlaku ada satu border yang berwarna putih. Kalau saya nak edit yang ni, dia akan berlaku border yang berwarna putih untuk yang ni lah. Kalau saya nak edit yang ni, so anda boleh nampak border klip yang ni, dia ada border yang berwarna putih. Dan perubahan yang ketiga ialah di bahagian bawah ni, dekat option and dia punya tools ni, dia akan berubah juga bila mana kita tekan atas satu klip tu. Alright, so dekat bahagian bawah ni pun akan bertukar. Okay, so sekarang kita nak edit video. So basically bila kita record video ni kan, kita tak boleh ada satu mindset yang mana kita nak record satu round saja. Maksudnya tekan je record button tu, kita nak semua video kita complete dalam satu klip. Bagi saya tu tak berapa bagus lah. Kecuali anda profesional. Macam saya sendiri pun, untuk record editing video, untuk record introduction video pun, kadang-kadang ambil masa sampai 5-6 kali untuk ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab memang normal manusia untuk lakukan kesilapan. So, tak ada masalah untuk kita macam, okay, introduction satu video, lepas tu kita punya point satu video, kita punya produk satu video. It's okay, tak ada masalah langsung. So, normally bila kita record video ni, pada part awal tu, kita akan macam cakap-cakap, ready dah, boleh record kan. So, kita akan cut dia. So, untuk cut ni ada 2 cara yang paling mudah lah. Tapi sebelum tu saya nak susun klip video ni supaya ikut flow yang saya nak. Okey, untuk video kali ni, idea saya bila kita nak buat video, kita kena ada satu storyboard ataupun flow untuk video tu sendiri. Untuk video kali ni, saya nak buat video promotion untuk promosi Wagyu delivery dekat Samurai Bangi, Setia Alam, Kota Baru. So, video ni saya nak fokus kepada daging Wagyu, daging lembu Jepun sahaja, and bakar-bakar dan something like that lah. So, apa yang saya kena cari ialah video yang mula-mula nak bakar, video pindahkan daging ke atas grill, lepas tu video bakar daging and video daging ada masak lah. So dekat sini macam saya bagi tahu tadi, klip-klip ni dia tak ikut susunan oh. So kita kena cari klip-klip yang ikut susunan. So klip ni dulu. Okay, ni ialah klip untuk bakar arang So ini klip untuk bakar arang.
bagaimana kita nak pindahkan klip ni, klip yang duduk belakang sekali kita nak pindah ke depan dengan cara kita tekan lama-lama atas dia and kita boleh tarik dia ke depan. Alright, so settle. Itu klip yang pertama saya nak guna. So ini klip bakar daging, ni daging wagyu So tak ada masalah, klip ni kita akan guna. Ini ialah yakitori, daging ayam bakar. Kita tak akan guna sebab kita nak fokus kepada wagyu. So apa yang kita kena buat ialah kita kena delete dia. Kita tekan atas dia and kita cari ikon delete ni. Dekat bawah ni ada ikon delete, anda tekan dekat situ, pam, dia akan hilang lah. So ini daging wagyu yang dah masak, kita akan guna dia. So ini dia letak daging wagyu. Okey, kita akan guna juga klip ni. Lepas tu ini yakiniku yang biasa, daging yang biasa kita tak akan guna. Sama juga kita akan delete dia. Anda tekan delete dekat sini. Lepas tu ini pun daging yang biasa, kita tak nak, kita pun tekan atas klip ni and kita delete. So sekarang kalau ikutkan video saya, dia okey, daging yang bakar ni duduk belakang sekali. Alright, so klip kita akan jadi macam ni. Mula-mula dia bakar arang, lepas tu pusing-pusing. Okey, ini daging dah pusing-pusing ni. Okey, kita pindahkan yang ni pergi ke sini. Alright, so dah siap, ada 4 klip yang kita akan guna. Okey, untuk bakar-bakar ni sebenarnya kita bukan nak tunjuk sangat dekat kita punya audience kan. Kita just nak bagi tahu yang kepada audience kita, kita akan tolong pergi bakar dekat rumah dia. So kita tak perlu ambil panjang. Kalau ikutkan dekat sini anda boleh nampak dia punya klip tu panjang dia 8.9 saat. Jadi apa yang kita kena buat ialah, okey, saya pitch out untuk kita zoom in dia. Apa yang saya buat ialah saya akan ambil di bahagian tengah sahaja. Jadi kita akan cut. Anda perhatikan ada satu garisan putih yang mana ini saya panggil dia sebagai playback time. Playback time kalau saya tak silap lah. Saya tak pasti sebutan dia apa, tapi anda perhatikan ini garisan putih yang mana ini adalah indikator kita sedang edit this particular time. Macam tu lah. Okey, sekarang saya nak potong dia. Saya just nak ambil sikit je dari sini. Kita ada 2 cara yang basic untuk kita cut dia. Yang pertama, kita boleh tarik yang hujung ni. Kita tekan atas dia lama-lama dan kita tarik dia ke tengah sampai ke klip yang kita nak tadi lah. So ini cara yang pertama. Okey, katakan anda tersilap buat, anda tersilap langkah. Macam mana nak undo balik? Cara dia senang saja. Anda perhatikan dekat belah bawah playback screen ni, dia ada satu ikon undo dekat sini. Anda tekan sahaja, dia akan undo balik lah apa yang anda buat. Katakan lepas anda undo, anda pun rasa macam cantik pula buat macam tadi kan. Macam mana nak pergi ke depan? Maksudnya nak ikut kepada yang anda terundo tadi. So anda tekan yang satu lagi, yang tepi undo tu, dia akan pergi kepada yang kita dah potong tadi lah. Tapi sekarang kita nak pergi kepada cara potong yang kedua, yang mana kita guna cara kita klik atas klip ni. Anda perhatikan klip ni saya dah tekan dia. Klip saya dah klik, macam susah kan. Saya tukar kepada tekan lah. Okey, klip ni saya dah tekan dia. Anda perhatikan dah ada border putih tau. Setiap kali kita nak edit video, kita kena pastikan yang klip tu dia ada border putih. Maksudnya kita sedang edit video yang kita tekan tu. Alright, so cara dia, kita splitkan dia, kita pecahkan dia kepada 2. Dengan cara kita cari dekat bahagian bawah ni, ada satu ikon split. Kita tekan dekat sini. Kita tekan dekat sini dan kita klik yang kita nak buang, dan kita tekan yang kita nak buang dan kita tekan delete. So saya nak ambil sikit. Yang ni pun sama, saya nak buang dia, saya nak ambil pendek je. Saya nak ambil sekitar 3 saat sahaja. So kita pergi dekat sini. 3.4. Okey lah, 3.4 dah good enough lah. Alright, saya terfikir why not saya terangkan kepada anda semua tools yang ada dekat option bar, option and tools bar ni. Dekat bahagian bawah ni, anda boleh tengok kan, ada split, speed, volume, animation, delete, remove background, style, extract audio, bla 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 dan sebagainya. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah split, yang mana saya dah demo kepada anda tadi. Dia adalah satu feature untuk kita pecahkan kita punya klip tadi kepada beberapa bahagian. Kita nak pecahkan kepada satu bahagian pun okey, nak pecahkan kepada 2, 3, 4, 5, 6. Ikut anda, tak ada masalah. Anda just tekan speed tu. Lepas tu kita ada speed. So speed ni adalah untuk lajukan. Saya bagi contoh untuk klip yang terakhir ni. Klip ni sebenarnya klip yang paling penting sebab ini ialah daging wagyu yang masak Tapi dia punya klip tu kalau anda tengok, jap saya tekan 4.8 saat sahaja. Jadi saya nak panjangkan dia sebab ini yang nak tarik orang untuk beli kita punya produk kan. So kita tekan speed dekat sini and kita pilih normal ataupun curve. Normal ni dia just macam kalau kita set 200% dia akan pergi 200%, tapi kalau curve ni macam okey, saat ke-10
aku nak 200% saat ke-15, aku nak dia slow down sikit, kita boleh main dengan masa lah. So dekat ni saya tekan normal and saya rendahkan dia punya speed ke 0.5. So tengok klip kita tadi dia dah jadi panjang. Bila mana kita dah ubah, kita tekan ikon right dekat sini. Kita tekan. So klip kita tadi dia dah jadi, dia dah jadi 9.7 saat. And kita boleh nampak efek yang kita guna dekat sini, 0.5. Kita dah rendahkan dia punya speed. Jadi bila kita play, tekan ikon play yang ada dekat sini, dia akan jadi slow lah. Alright. So kita tengok pula tools yang lain. Kita ada volume, yang mana volume ni adalah untuk tinggikan suara ataupun rendahkan suara. Bila kita tekan volume ni, so kita boleh tarik dia pergi ke paling rendah, which is untuk mute dia kita guna yang kosong ni lah. Dan kalau kita nak kuatkan dia, kalau kita nak, saya confused sikit sebab apa yang saya tekan dekat sini dia tak jadi dekat saya punya komputer. But it's okay. Kalau kita nak kuatkan volume, kita naikkan dia ke 200, so audio dia akan jadi lagi kuat. Tapi anda kena ingat, bila mana audio lagi kuat, so noise dekat belakang dia pun akan jadi kuat and dia akan mengganggu audience kita punya pengalaman menonton video kita lah. So tak apa, saya set dulu ke 200% and kita ada animation, which is animation ni saya tak guna sangat. Animation ni dia more to transition masuk, transition keluar. Saya lebih suka macam kalau animation sekalipun, kalau in saya just guna dia fade in. So dia masuk dengan keadaan yang gelap macam tu. Sekejap. Okay, saya play keseluruhan video saya. Oh sekejap, tapi ni saya dah ter-adjust dia punya masa So kita set laju je. Saya suka laju-laju macam tu. So dia simple macam tu lah. Bergantung pada anda. Ada orang suka animation ni, ada orang tak suka animation. Macam saya tak berapa suka lah dengan animation ni. Lepas tu kita ada lagi delete. Macam saya bagi tahu tadi, ni just kadang untuk delete terus je. So katakan kita tekan delete, kita punya klip tadi yang kita tekan tadi dia akan terbuang lah. Cara untuk adakan balik senang saja, kita undo dia. Tekan button yang ada dekat sini lah, bawah playback kanan ni ada button undo dekat sini. Lepas tu kita ada remove background, yang mana dia punya feature tu lebih kurang sama dengan green screen. Saya bagi contoh kepada anda. Okey, katakan anda sedang edit video and anda terfikir, aku kena tambah gambar ni lah. Cara untuk tambah dia, anda pergi dekat ikon tambah dekat sini, tekan, dan anda boleh pilih. Anda nak pilih video ataupun gambar. So saya pilih gambar. Saya ambil gambar ni yang saya dah memang buat khas untuk video kali ni. So dekat gambar ni anda boleh tekan dia. Anda tekan dia, anda remove background. And apps CapCut ni akan tolong anda untuk remove background. Yang best tentang apps CapCut ni kan, anda boleh ubah dia punya size tanpa kita cakap step-step yang leceh. Kita guna kita punya dua jari finger power ni, dan kita zoom in. Nampak tak? Nampak tak? Dan kita boleh rotate je juga. Nampak tak? Kita boleh rotate dia. Ikut apa yang kita nak lah. Alright, so ini remove background. Basically dia sama dengan green screen lah. Tapi untuk CapCut ni pun dia ada feature green screen tu sendiri. And untuk remove background ni, dia tak terhad kepada gambar saja. Dia untuk video pun tak ada masalah. Tapi buat masa ni kita delete dulu. Okay, delete dulu gambar lebih cerah tadi. Lepas tu kita pergi dekat yang seterusnya. Kita ada extract audio. Kita ada style. Okay, style ni yang jadi viral sekarang lah. Saya nak tambah gambar anak saya dulu. Okay, so ini yang sedang viral, trending sekarang. Kita tekan gambar tu dan kita tekan style. So untuk style ni yang tengah viral sekarang, yang ni 3D zoom. Kita tekan 3D zoom, bagi CapCut buat kerja dia, dia generate and kita tengok hasil dia macam mana. Okay, jom. Nampak tak? Ini yang sedang viral sekarang guys. Sekali lagi ini yang sedang viral sekarang. Dari gambar biasa dia jadi macam ni. Nampak macam keluar sikit kan gambar anak saya ni. Basically untuk style ni dia banyak more to gambar lah. Dia more to gambar. Manakala kalau untuk video dia tak banyak pilihan sangat. Okey, katakan saya pilih video ni, kita pergi dekat style tadi. So style ada dekat bawah ni. Okey, tekan style. So kita tak boleh pilih yang lain. Kita just ada 3D cartoon lah. So 3D cartoon ni dia fokus kepada image manusia. Kalau tak ada image manusia, kita tak akan nampak sangat dia punya style ni. Okey, kita pergi kepada kita punya video tadi. Saya delete dulu video anak saya, gambar anak saya. Okey, so ini kita nak ambil gambar dia letak daging wagyu ni. Okey, cukup lah. Saya rasa setakat ni dah cukup. So sorry. Saya lost.
Alright, so dekat bawah ni kita ada, lepas style kita ada extract audio. Extract audio ni untuk kita asingkan audio dari video yang asal. So kita tekan extract audio, dia akan keluar bawah tu. Kalau anda tengok, ini kita panggil dia layer untuk audio lah. Kenapa kita nak asingkan? In case anda tertanya-tanya, kenapa kita nak asingkan audio daripada video asal Habis Cerah? Kita nak asingkan in case kita macam, okay, aku nak delete dekat sini. Video ni aku nak split dan aku nak masukkan gambar. Contoh gambar ni, masuk logo. Tapi audio dia, bila kita play, dia tak akan berubah. Maksudnya, contoh kita nak guna audio tu sebagai voice over audio, tak ada masalah. That's why kita nak extract audio daripada dia punya video asal. Alright? So, harap anda boleh faham yang ni. Lepas tu kita balik dulu. Saya tak nak extract lagi. Lepas tu kita ada edit. So, dekat edit ni adalah untuk kita ubah dia punya size, nak rotate ke, nak mirror ke, nak apa-apa yang saya tunjuk kepada anda tadi. Cara yang mudah ialah kita just tekan atas dia. Kita boleh zoom in macam ni. Kita boleh zoom in senang-senang je. Tak ada masalah. Tak payah guna edit pun okey. Cuma kalau nak mirror tu, kita kena guna edit lah. Lepas tu filter, adjust, beauty. Lepas tu leg ni dia berkait dengan filter yang orang perempuan suka. Tapi saya memang tak guna lah. Anda boleh explore sendiri. Basically dia punya feature tu lebih kurang sama. Lepas tu kita ada mask. Mask ni, okey, bila saya tekan, dia macam nak ambil di bahagian-bahagian tertentu sajalah. Ini ada cara guna dia, tapi kita tak akan guna sangat. Even saya sendiri pun memang tak guna sangat lah mask ni. Lepas tu kita ada chroma key. Chroma key ni green screen lah. Okay, chroma key ni green screen. Katakan sekarang saya nak buang hijau yang ada dekat padang, dekat kapet atas tu, saya tekan green screen yang ada dekat sini, chroma key. Lepas tu kalau anda tengok kan, dekat display kita ni, dekat playback screen dia ada satu bulatan yang macam ni, yang mana dia nak suruh kita pilih warna apa yang kita nak buang. Bila kita bercakap tentang chroma key ni, kita bukan bercakap tentang green screen semata-mata, bukan background yang berwarna hijau semata-mata. No, kita bercakap dengan apa-apa warna yang kita nak hilangkan dalam kita punya clip. So kita tarik, katakan kita nak pergi dekat hijau atas tu, kita tarik macam tu, and kita tukar ni, intensity ni kita tukar dekat sini. Kita buatlah ikut berapa persen yang kita nak. Macam sekarang bila kita main, paling cantik boleh dapat sekitar, jap saya tengok, sekitar 15. 15 tu paling cantik lah. Okay, so tekan OK. So bila kita tengok, kita punya background tadi dah hilang. Okay, tu chroma key. Nanti saya cerita dengan lebih detail tentang chroma key. Ataupun saya tunjuk sekarang. Okey, katakan atas klip ni saya nak letak gambar saya tadi yang ada muka tadi sebagai image lah ataupun logo. Ataupun senang saya letak logo samurai tadi. Saya macam biasa bila kita nak tambah gambar ataupun video, kita kena untick dulu klip yang kita tekan tadi. Pastikan tak ada bahagian yang berwarna putih. Kemudian kalau anda perhatikan dekat toolbar yang bawah ni, dia ada satu arrow ke tepi. Kita tekan arrow tu. Dan dekat sini kita boleh nampak ada edit, audio, text, sticker, overlay, effect, filter, format, canvas, adjust. Okey, kita tekan overlay ni. Oh, saya lupa nak cerita kepada anda. Katakan kita tak nak edit dia secara menegak ataupun video TikTok dan sebagainya. Kita nak buat video melintang. Kita nak upload dekat YouTube sebagai contoh. Kita pergi dekat format. So, dekat format ni kita boleh pilih lah nisbah yang kita nak guna. Ratio yang mana kita nak guna. Kalau untuk YouTube, YouTube biasanya akan guna 16:9 ni. Kalau untuk TikTok, kita akan guna 9:16. Okey, balik dulu. Kita sambung tadi, yang overlay tadi, kita tekan yang kita nak tambah image logo samurai dekat atas video ni. So, kita tekan overlay. Dekat sini ada satu ikon overlay. Kita tekan dekat sini and kita tekan add overlay. So, saya pun pilih lah gambar saya punya logo dekat sini, Samurai Kiniko. Okey, tekan add. Lepas tu dekat overlay ni saya nak buang background warna putih. Tak cantik kan background warna putih ni? So, apa yang saya buat ialah saya pergi dekat chroma key tadi. Dan kita sama juga nampak ada color picker ni keluar. Kita tarik dia pergi dekat warna putih. Sebab kita nak buang warna putih. Dan kita pergi dekat intensity. Kita terus pergi dekat 100% lah. So dia hilang. Sekarang dia dah hilang. Lepas tu tekan right. Dan sekarang saya nak ubah tempat dia. Kita just klik atas dia. Dan kita boleh kecilkan dia. Kita pitch in untuk kecilkan dia sampai satu level yang kita nak. Dan kita letak dia dekat atas. Standard kan. Logo memang kita akan letak dekat atas kan. So kita boleh tarik dia full lah. Macam sekarang dia just macam pendek macam ni. Tapi saya nak full. Full video ni ada logo kan. So saya tarik dia full macam ni. Tarik lagi guys. Tarik lagi guys. Dia dah tarik penuh ni. So sekarang kita dah ada ni. Dan kita ada yang bakar ni.
So bakar ni dia sekejap je, lepas tu dia ada, sebab ni video dari customer, jadi saya tak boleh nak expect something yang macam cantik gila, gambar yang professional, video yang professional. Jadi kita akan cut, sebab saya tak nak tunjuk gambar dia punya anak, dia punya family, sebab tu adalah privacy. So apa yang kita buat tadi ialah kita boleh tekan split atas ni. Kita tekan split, and dekat sini dia ada bakar lagi, kita akan letak lagi yang bakar ni. Okey, kita tekan split sekali lagi. So yang tengah ni saya nak delete, kita pun tekan delete. Dekat sini kita tekan delete. Tekan delete, dia akan hilang lah. So kita akan dapat gambar video yang macam ni and bakar. Alright, kita sambung kita punya tools dekat bawah tu. Tadi kita dah bercakap tentang chroma key, lepas tu kita ada overlay, kita ada tukar overlay, kita ada replace untuk replace clip tu. Katakan tengah-tengah edit tu kita terfikir, aku tak nak lah pakai clip ni, and dalam masa sama kita tak nak ubah. Okey, kalau anda perhatikan sekarang saya punya video ni, okey, anda tengok dekat sini 1 minit 23 saat. Jadi kalau kita masukkan klip baru, dia akan ganggu 1 minit 23 saat tu. Kita just nak replace terus. Kita tekan atas klip kita ni and tekan replace. Kita boleh pilih mana-mana klip yang kita nak replace dia lah, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita ada stabilize. Stabilize ni guys memang mantap gila. Video biasa kita ambil dengan smartphone kan, kadang-kadang kita ketar-ketar, jadi video tu goyang-goyang, tak cantik kan. Bila kita tekan stabilize ni, saya nak tunjuk pun sebab video ni tak ketar sangat. Tapi apa yang kita akan jadi bila mana kita tekan stabilize ni, yang ada dekat bawah ni kita tekan pam. Dia yang ni saya nasihatkan kepada anda pilih recommended. Bagi dia fikir sendiri berapa banyak dia nak buat tu, dan kita tekan right and dia akan proses kepada kita. So kita tengok klip kita tadi ada getar-getar sikit. Nampak smooth gila. Kalau video tu anda buat sambil berjalan, lagi nampak efek stabilize ni. Kalau anda guna Adobe Premiere kan, anda kena guna warp stabilizer. Yang mana warp stabilizer ni kadang-kadang tak membantu sangat, tapi seriously CapCut ni memang membantu gila dari segi stabilization lah. Alright. Seterusnya dekat bawah ni kita ada opacity. Opacity ni untuk kurangkan kecerahan kita punya klip tu, in case kita nak bagi dia nampak gelap ke, ataupun let's say ada satu video okey, contoh kita tukar atas overlay tadi yang logo samurai tu, saya rendahkan dia punya opacity. Saya rendahkan dia punya opacity sekarang. Okey, kita pergi kepada 50%. Anda boleh nampak logo samurai ni dia macam telus. Dia macam look sinar sikit compare dengan tadi yang legap. Sekarang dia macam telus sikit. Alright, look cahaya kan orang panggil kan. Lepas tu dekat bawah ni kita ada lagi copy, kita ada reverse and juga freeze. Untuk reverse ni untuk kita terbalik kan dia punya pergerakan, and untuk freeze ni untuk kita kekalkan dia jadi macam satu biji gambar, maybe kita nak letak teks dan sebagainya. Sebut tentang teks guys. Okey, kita kena unclick dulu klip yang kita tekan tadi. So kita tekan dekat luar. Kita tekan dekat luar and kita dah boleh guna klip-klip lain. So sekarang kita nak tambah teks, kita tekan teks yang ada dekat bahagian bawah ni. Make sure dekat bahagian klip kita ni tak ada satu pun yang ada border warna putih, sebab kita nak edit dia secara general macam tu. So apa yang kita kena buat ialah kita tekan teks yang ada dekat bahagian bawah ni, and CapCut ni dia dah bagi kepada kita macam kalau kita nak tambah secara manual pun tak ada masalah, tapi kalau nak senang kita just guna template yang dia sediakan, and dia dah ada efek api, efek apa dan sebagainya. So sebagai contoh saya akan, sebab kita akan buat daging bakar, jadi dekat sini saya pilih yang ada api dan saya akan ubah dia punya setting. Saya akan pergi kepada promos Wagyu delivery. Kita buat macam tu. So sama juga bila kita nak betulkan saiz dia, kita just besarkan macam ni dan saya letak dia dekat bawah macam ni. Nampak mantap. Jadi kita letak dia full. Basically package ni untuk hantar ke rumah anda ialah RM99 saja. Okey, lupa saya nak bagi tahu sebab saya dah tertarik tadi kan. Saya dah tertarik dekat sini. CapCut ni dia tak ada watermark tapi bila kita buat satu-satu video, dia akan letak satu macam dia punya macam ending macam tu, yang mana ending ni anda boleh delete dia. Kita just tekan delete, dia hilang. That's why saya kata CapCut ni the powerful editing apps untuk tahun 2021. Saya agak-agak CapCut ni dia buat free macam ni, dia nak tarik user, and at last dia final dia nak jual kepada TikTok. Maybe lah sebab editing TikTok memang tak best gila kot. So anda boleh tengok bawah tu dia bergerak. Okey, sekarang bukan problem. Sekarang saya nak buang audio yang datang dengan klip ni, tapi saya tak nak buang satu-satu. Kita boleh buang satu-satu. Kita klik, kita tekan atas dia, dia akan jadi warna putih macam ni. Then kita tekan volume, kita rendahkan macam yang saya tunjuk tadi kan. Kita boleh buat macam ni
Tapi saya tak nak. Saya nak yang lagi simple, yang lagi senang. Kita pergi dekat, kita tengok dekat hujung, dekat paling kiri kita. Lepas tu kita tekan mute clip audio. So dengan cara ni semua audio kita dah pun di mute. Senang gila kan? Lepas tu saya nak tambah lagu lah. Saya nak satu lagu. Okay, saya tersalah dekat sini. Okay. Sekarang saya nak tambah lagu. Kita pergi dekat audio. Audio yang ada dekat bawah ni. Kita pergi dekat audio dan kita boleh pilih lagu kita. Kita tekan sound and kita tekan from device. Saya tak pasti iPad ni ada lagu ke tak. Tak ada. Tapi kita boleh pakai audio yang mereka dah bagi. And audio ni pun ada yang... Macam mana kalau anda nak upload dekat YouTube, anda kena fikir dulu maybe ada copyright lah. Jadi kita just abaikan dulu. Nanti tak pasal-pasal video ni kena copyright. So basically itu bila kita dah settle semua benda ni, kita nak export dia. Kita just tekan satu ikon yang ada dekat bahagian atas kanan yang tunjuk ke atas ni. And kita boleh pilih lah dia punya resolution tu kita nak berapa. Bila kita tekan, bila kita tekan, saya prefer anda set resolution ke Full HD which is 1080p ni. Lepas tu frame rate anda set kepada 30. Tapi kalau anda nak main dengan 4K pun tak ada masalah lah. Tapi sekarang bila anda dah settle edit semua benda ni, anda tekan ikon yang ada belah kanan ni dan dia akan tolong export untuk anda. And anda boleh gunalah video ni untuk anda upload dekat YouTube ataupun Facebook dan sebagainya. Dia punya proses rendering ni bergantung kepada anda punya device. Kalau device anda power, so cepatlah dia render macam yang saya sedang buat sekarang ni. Kalau tak lah. So dia boleh save to device, dia boleh direct share dekat WhatsApp, dia boleh share dekat Facebook, Instagram ataupun TikTok dan sebagainya, tak ada masalah. And itu sahaja untuk tutorial CapCut ni. Saya yakin kalau anda follow saya step by step, anda dah boleh hasilkan video sendiri. Bayangkan anak saudara saya yang umur 9 tahun pun dah boleh guna CapCut ni, tambah dengan video tu, tambah dengan template ni. Memang nak kata apa, CapCut ni senang gila untuk digunakan. Malu kalau anda umur 20 masih lagi kita cakap tak tahu nak buat apa-apa. Tapi jangan risau. Kalau anda rasa perlu untuk personal coaching dengan saya boleh tolong anda. Of course ada ongkosnya sikit, ada yuran dia sikit. Anda boleh PM nombor yang saya tulis dekat ruangan description box below. Tapi saya yakin lah, seriously, saya yakin kalau anda follow apa yang saya ajar ni, kalau anda tak faham untuk kali pertama ni, anda replay kali kedua, anda dah boleh buat video anda sendirilah. Senang sangat sebenarnya. And saya halalkan kalau anda nak guna video ni untuk ajar orang lain, anda nak download and upload balik, saya halalkan. Tapi jangan sesekali monetize video ni. Jangan sesekali ambil yuran sebab saya ajar video ni secara percuma. Saya nak anda sampaikan kepada orang lain pun secara percuma. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.